Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Patricia dan juga para hadirin sekalian. Salam perkenalan, nama saya Justius Jasli Joseph dengan nomor matriks D202211010684. Saya mengambil program PT 41 ISMP Pendidikan Moral. Pada hari ini saya akan membentangkan satu tesis yang ditulis oleh Nur Kayuria binti Muhammad. Tajuk tesis beliau adalah daya tahan masyarakat Peniaga dari aspek pengurusan risiko banjir kilat di Jalan Wong Ak Fo. Penulisan tesis ini dilakukan bagi memenuhi syarat penganugerahan ijazah sarjana sains, program pentadbiran dan pembangunan tanah, Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah, Universiti Teknologi Malaysia. Tesis ini telah diterbitkan pada Januari 2017. Saya juga telah sertakan link URL sekiranya para hadirin ingin menerka lebih lanjut berkenaan dengan tesis yang saya bentangkan pada hari ini. Urbanisasi merupakan fenomena yang biasa dikaitkan dengan pembangunan di sebuah negara. Proses pembandaran yang pesat di negara ini menyebabkan beberapa isu timbul, ekoran aktiviti pembangunan yang tidak mengambil kira norma-norma alam sekitar. Konsep pembangunan mempan telah wujud dan digunakan pakai secara meluas sejak persidangan Brundtland yang dibuat pada tahun 1987. Dalam tesis ini, pengkaji telah menyediakan objektif kajian. Yang pertama, mengkaji kesan banjir kilat terhadap masyarakat di kawasan kajian. Yang kedua, mengenal pasti konsep dan tindakan daya tahan masyarakat Peniaga untuk menghadapi risiko banjir kilat di kawasan kajian. Yang ketiga, mengkaji tindakan yang dilakukan pihak berkuasa dalam melaksanakan langkah tebatan banjir kilat di kawasan kajian. Penulis juga telah menyertakan permasalahan kajian dalam tesis beliau, yaitu apakah kesan banjir kilat yang berlaku kepada masyarakat yang berada di sekitarnya. Yang kedua, bagaimana masyarakat yang berada di persekitaran tersebut meningkatkan daya tahan mereka terhadap risiko banjir yang sering berlaku. Dan yang terakhir, apakah usaha yang dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menangani dan mengurangkan risiko banjir kilat. Oleh itu, terdapat 3 peringkat yang telah dilaksanakan oleh penulis, 3 peringkat metodologi. Pada peringkat pertama, yaitu peringkat awalan. Pada peringkat ini, pengkaji belum melaksanakan kajian, tetapi beliau mengumpul dan membaca bahan bacaan seperti akhbar, rujukan, artikel, dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan tajuk kajian beliau. Pada peringkat kedua, yaitu peringkat pengumpulan data, barulah pengkaji melaksanakan kajian ini. Pengkaji memperolehi data dan membahagikannya kepada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, penulis telah mengedarkan borang soal selidik kepada responden untuk mendapatkan maklumat. Pada peringkat ketiga, yaitu peringkat menganalisis dan perbincangan data. Pada peringkat ini, penulis menggunakan kaidah kuantitatif, di mana segala data yang diperolehi akan diproses kepada bentuk data grafik agar ianya lebih mudah difahami dan diteliti. Kesimpulannya, daya tahan masyarakat bandar khususnya di kawasan kajian masih lemah karena kurangnya penerapan konsep daya tahan di peringkat komuniti. Penerapan konsep daya tahan perlu diberi penekanan dalam setiap aspek, terutamanya aspek alam sekitar, bagi memastikan masyarakat yang berada di dalam sistem bandar tersebut berdaya guni. Para hadirin, ada terbarang pertanyaan? Ya, silakan. Soalan dia, dalam aspek pengurusan risiko banjir kilat, apakah langkah yang boleh diambil untuk menghadapi tekanan serta kejutan apabila berlakunya bencana banjir kilat? Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Satu soalan yang bagus sebenarnya. Jadi langkah yang boleh kita ambil sebenarnya banyak, tapi di sini saya ingin kaitkan dengan satu langkah yang diambil oleh negara matahari terbit, yaitu negara Jepun. Mereka menyediakan satu garis panduan dalam membina pembangunan itu dalam keadaan yang terkawal, di mana bahan pembangunan yang digunakan adalah bahan getaran yang minimum. Justru mereka juga telah
memberikan pendedahan awal tentang pengurusan bencana kepada masyarakat di negara mereka. Hal ini secara tidak langsung telah memberi mereka satu persediaan untuk menangani bencana sekiranya berlaku di masa hadapan. Pendekatan yang digunakan oleh mereka boleh digunakan pada masyarakat kita sendiri. Adakah menjawab soalan? Ada lagi soalan yang lain? Jika tidak, saya akhiri pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.